Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan, ini adalah CD video yang kedua mengurus bisnes bersyarikat, dan bahagian ini juga adalah sesuai untuk usahawan dan tuan dan puan yang ingin memulakan perniagaan. Baik, dalam CD yang pertama kita dah bercakap tentang antara pilihan yang biasa yang usahawan ataupun business owner lakukan, sama ada memilih lesen enterprise, PLT dan Sdn Bhd. Baik, dalam situasi tertentu, bagaimana pula keadaannya dengan Sdn Bhd? Kenapa saya tidak terus sahaja buka perniagaan saya dengan Sdn Bhd? Apakah faktor ataupun apakah perkara yang menyebabkan ada setengah orang yang saya jumpa di sana menjalankan perniagaan dan terus bermula dengan syarikat Sdn Bhd? Dan sekiranya itu berlaku, apakah perkara-perkara yang perlu saya bersedia sebagai seorang usahawan dan business owner? Baik, tuan dan puan, bagi menjalankan bisnes sebenarnya tidak ada masalah sekiranya tuan dan puan terus ingin membuka syarikat Sdn Bhd. Terutamanya apabila bisnes tuan dan puan berada dalam beberapa sistem ataupun dalam beberapa industri. Contoh yang pertama sekali adalah sekiranya tuan dan puan masuk dalam bisnes dalam model pengurusan bisnes franchise. Kebanyakan franchisor meletakkan syarat supaya syarikat yang tuan dan puan buka mestilah berbentuk syarikat Sdn Bhd. Jadi mahu tak mahu tuan dan puan terus perlu membuka perniagaan tuan dan puan dengan syarikat Sdn Bhd. Kedua, ada setengah jenis perniagaan yang memerlukan tuan dan puan berstatus Sdn Bhd untuk mendapatkan kontrak ataupun sijil-sijil pengiktirafan tertentu dalam industri yang tuan dan puan jalankan. Jadi semua ini adalah bergantung kepada jenis bisnes dan sektor serta industri yang tuan dan puan masuk. Katakanlah tuan dan puan masuk dalam satu industri yang berbentuk kontrak, dan kontrak ini hanya dianugerahkan kepada entiti yang berbentuk syarikat Sdn Bhd. Maka dalam situasi itu, maka wajarlah sekiranya tuan dan puan terus membuka syarikat Sdn Bhd dan bersedia dengan modal yang diperlukan bagi menjalankan perniagaan itu. Saya sudah kongsikan dalam siri yang pertama, kita anggarkan kira-kira modal pengurusan syarikat Sdn Bhd ini, sekiranya bisnes model tuan dan puan itu berskala besar, dia akan mengambil antara 7 ke 10 ribu ringgit setahun. Sekiranya skalanya lebih kecil, mungkin akan mengambil antara 5 ke 7 ribu ringgit setahun. Ini hanyalah anggaran untuk proses dan juga urusan pengurusan dan maintenance orang kata maintenance untuk sebuah syarikat Sdn Bhd dalam tempoh 12 bulan, termasuklah retainer fee kepada company secretary, termasuklah kepada audit fee, dan termasuklah kepada yuran-yuran documentation lain yang akan dikenakan apabila tuan dan puan perlu mengeluarkan dokumen dengan nama dan prescription daripada syarikat. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk Sdn Bhd ini sekiranya tuan dan puan menjalankan bisnes dengan mindset yang berbeza. Maksudnya kalau tuan dan puan berfikir seperti saya ni PKS saja puan, saya ni bisnes kecil-kecil saja, saya tak adalah nak buat banyak-banyak sale. Sekiranya mindset tuan macam itu, sukar untuk tuan dan puan hidup dengan urusan Sdn Bhd. Kerana Sdn Bhd ini tuan dan puan mempunyai kapasiti tertentu dan memerlukan sebuah bisnes yang diuruskan dengan betul dan mempunyai kriteria pembangunan perniagaan itu tuan dan puan. Jadi untuk membuka syarikat Sdn Bhd mestilah ada satu jenis persediaan yang bermula daripada mindset tuan dan puan sendiri sebagai usahawan dan sebagai business owner. Terutamanya apabila tuan dan puan masuk dalam satu industri yang memang memerlukan tuan dan puan memerlukan perniagaan itu berstatus Sdn Bhd. Maka mindset ataupun cara fikir, perancangan, tindakan-tindakan yang tuan dan puan ambil untuk pengurusan perniagaan itu adalah berbeza daripada mereka yang mempunyai mempunyai planning ataupun masuk dalam industri-industri lain. Jadi ini semua berbeza. Dia tidak ada betul atau salah, tetapi untuk memastikan kelangsungan perniagaan dan memastikan sustainability dalam pengurusan syarikat Sdn Bhd, maka tuan dan puan perlu mempunyai satu target ataupun satu cara pengurusan bisnes yang lebih serius apabila dalam model pengurusan terutamanya syarikat Sdn Bhd. Itu. Jadi tuan dan puan, untuk ini
bagi individu ataupun bagi tuan dan puan yang mempunyai rancangan bisnes yang lebih jauh, tuan dan puan mungkin ada rancangan untuk mendapatkan mendapatkan modal daripada institusi ataupun agensi-agensi kerajaan ataupun bank ataupun institusi kewangan dalam bentuk untuk mengembangkan bisnes tuan dan puan. Sebenarnya tidak semestinya dengan senyam berhad, enterprise pun boleh. Walau bagaimanapun, dalam beberapa situasi apabila tuan dan puan memerlukan perkembangan bisnes yang bukan hanya datang daripada satu orang, maka entiti senyam berhad adalah sangat tepat untuk tuan dan puan ambil dan jadikannya sebagai satu kenderaan untuk menjalankan pengurusan syarikat tuan dan puan. Okey. Dalam banyak-banyak perkara tuan dan puan boleh rujuk dalam laman web SSM sendiri, dan juga tuan dan puan mungkin sudah berjumpa dengan setiausaha syarikat ataupun individu-individu tertentu yang memang fasih dalam hal-hal teknikal persyarikatan terutama senyam berhad. Tetapi kita sebagai usahawan tuan dan puan, secara teknikalnya, secara praktikalnya, kita melihat kepada keperluan dalam perniagaan kita itu. Jadi antaranya adalah tuan dan puan ownership ataupun siapa sebenarnya yang memiliki perniagaan itu. Jadi katalah kalau tuan dan puan masih lagi menguruskannya dengan senyam berhad, ia samalah seperti mana ownership ataupun pemunyanya bersifat individu. Sekiranya tuan dan puan masih menggunakan enterprise tetapi ada beberapa partner, maksudnya sole prop, mungkin 2-3 orang, ia masih lagi jatuh ke seolah-olah pengurusan ownernya ataupun tuan punyanya adalah individu-individu yang berada dalam namanya dalam rekod lesen enterprise. Tetapi apabila tuan dan puan menguruskannya dalam bentuk syarikat senyam berhad, sebenarnya perusahaan itu adalah dimiliki oleh pemegang saham dalam syarikat. Pemegang saham dalam syarikat. Jadi tuan dan puan mungkin boleh ada sehingga 50 orang pemegang saham dalam sebuah syarikat senyam berhad. Tetapi tuan hanya mempunyai mungkin 5 hingga 10 sahaja ahli lembaga pengarah dalam syarikat senyam berhad, iaitu board of directors. Dan daripada board of directors itu mungkin tuan dan puan hanya ada 5 orang yang duduk di dalam peringkat C-suite, iaitu mereka yang menjadi pengurus utama dalam syarikat tuan dan puan. Dan tuan dan puan mungkin ada 50, 60 atau 70 orang staf yang menjalankan perniagaan tuan dan puan dalam syarikat senyam berhad itu. Jadi, bagi SME ataupun perniagaan yang baru dimulakan dan tuan dan puan terus mahu memulakannya dengan syarikat senyam berhad, sebenarnya ini adalah sebuah buku yang sangat bagus untuk tuan dan puan rujuk. Tajuk buku ini adalah Single Person Company, dan menjadikan rujukannya dia sebenarnya mempunyai konten dan kandungan yang berbentuk infografik yang membolehkan tuan dan puan memahami konteks-konteks pengurusan senyam berhad secara lebih mudah. Memang kita ada company secretary, setiausaha syarikat untuk kita rujuk, tetapi pada masa yang sama buku ini sebenarnya memberikan satu panduan untuk kita memahami apakah itu syarikat senyam berhad di bawah Akta Syarikat 2016. Baik, tuan dan puan masih boleh memulakan syarikat senyam berhad di bawah single person company, iaitu secara persendirian. Maksudnya satu nama sahaja, tuanlah jadi pemegang saham, tuanlah jadi director, dan tuanlah juga satu-satunya individu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pengurusan syarikat senyam berhad tersebut. Tidak ada masalah. Tuan masih boleh melantik CEO, tuan masih boleh melantik eksekutif, tuan masih boleh melantik managers, dan pengurusan syarikat ini berjalan seperti biasa. Tetapi tuan dan puan, apakah yang menyebabkan ramai daripada kita usahawan ini mahu membuka syarikat senyam berhad berbanding dengan enterprise? Apakah faktor yang dilihat? Pertama sekali tuan dan puan, ini secara realistiknya, apabila kita buka syarikat senyam berhad ini sebenarnya tuan dan puan, kita melindungi. Satunya, kita melindungi apa-apa sahaja hak ataupun kepunyaan yang berbentuk individu ataupun yang berbentuk peribadi daripada diganggu dengan kesan yang berlaku dalam apa-apa yang kita jalankan dalam syarikat senyam berhad. Bermakna, sekiranya kita ada aset ataupun ada harta yang dinamakan atas nama persendirian, maka ia tidak akan diganggu atas apa yang berlaku dalam syarikat, kecuali sekiranya
kita menandatangan dokumen dalam syarikat yang menyatakan bahawa kita adalah guarantor. Kita adalah guarantor kepada perjanjian ataupun hutang-hutang yang kita tanda tangan itu tadi. Sebenarnya secara amnya kita akan ada pengasingan di antara entiti syarikat dan entiti sendirian. Sebagai contoh, sekiranya saya berpasangan dengan suami, tetapi rumah atas nama suami, rumah atas nama suami, syarikat atas nama saya. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku di dalam syarikat dan dokumen yang saya tanda tangan itu adalah atas nama saya, maka saya tidak akan, kesan daripada perjanjian itu tidak akan mengganggu apa-apa sahaja aset atau harta yang di atas nama suami saya, kerana dia tidak menandatangani sebarang dokumen yang bersangkutan dengan perjanjian itu tadi. Tetapi sekiranya aset itu berada atas nama saya dan saya masih menandatangani dokumen itu sebagai guarantor, maka pihak-pihak tertentu atau terbabit masih boleh menuntut saya menyesalkan hutang itu atas kapasiti wakil iaitu guarantor kepada syarikat. Maka dengan itu akan ada impak juga kepada aset ataupun perkara-perkara yang berbentuk peribadi yang di atas nama saya. Dia akan ada kesan begitu. Walau bagaimanapun, secara amnya apabila diasingkan, apa sahaja yang ada dalam syarikat itu sebenarnya tuan dan puan adalah berasingan dengan apa yang ada dalam pengurusan persendirian individu yang ada dalam syarikat. Kalau enterprise dia sama. Apa yang ada dalam enterprise itu yang dideclare, apa-apa saja pendapatan di situ atau kerugian dia adalah sama seperti pendapatan dan kerugian individu berkenaan. Tetapi syarikat tidak. Apa-apa saja keuntungan ataupun apa-apa saja kerugian yang berada dalam syarikat, dia bukanlah keuntungan dan kerugian individu, tetapi dia adalah keuntungan dan kerugian syarikat. Dan apabila kita ada syarikat senyam berhad, antara yang menarik adalah apabila syarikat mengumumkan dividen ataupun mengumumkan pembayaran dividen dalam tahun-tahun tertentu, maka dividen yang dibayar itu kepada semua pemegang saham yang ada itu adalah amount yang bersih yang tidak perlu lagi dikenakan cukai. Kerana dia dah dicukaikan atas syarikat. Jadi dividen yang dibayar itu adalah clean. Clean bermakna apa-apa pendapatan yang kita terima daripada dividen itu tidak lagi perlu ada lagi tolakan untuk bayaran cukai. Itu antaranya perkara yang orang kata secara praktikalnya, realistiknya, mengapa usahawan ataupun individu persendirian macam saya lebih berminat untuk menjalankan perniagaan dengan status senyam berhad. Jadi sekiranya tuan dan puan kata, oh puan, saya bolehlah mula terus dengan syarikat senyam berhad. Boleh. Sekiranya tuan dan puan mahu teruskan, first time buka bisnes terus dengan senyam berhad pun boleh, tak ada masalah. Tetapi kita sudah bincangkan tadi apakah antara syarat-syarat ataupun antara perkara-perkara yang perlu tuan dan puan lihat dan urus untuk memastikan risiko dalam menguruskan perniagaan itu dapat dijaga dengan baik. Baik. Antaranya perkara seterusnya, apakah lagi yang perlu kita tahu ataupun yang perlu kita lihat dalam pengurusan syarikat senyam berhad ni tuan dan puan. Okey, seterusnya adalah tentang struktur penyusunan dalam syarikat. Meskipun kita bermula dengan single person company, katalah tuan dan puan memulakannya dengan satu nama, walau bagaimanapun tuan dan puan mesti mengambil tempoh itu, mungkin setahun 2 tahun itu, segera maksimalkan peluang itu sambil berniaga itu, sambil menjalankan perniagaan itu, terus dapatkan maklumat-maklumat dan terus isikan diri dengan kemahiran-kemahiran dan cara mengurus syarikat senyam berhad. Pertama sekali mesti difahami adanya konsep pemegang saham, ahli lembaga pengarah, dan juga tim pengurusan. Jadi semua pemegang saham ini adalah individu-individu yang memegang saham dalam syarikat. Jadi dalam syarikat senyam berhad, katakanlah kita membuka syarikat. Jadi kita melantik sebuah company secretary untuk menguruskan hal-hal dokumentasi syarikat kita. Jadi apabila kita lantik mereka, maka mereka ini sebenarnya akan menyimpan semua dokumen-dokumen, termasuklah dokumen yang menzahirkan siapakah pemegang saham dan siapakah pengarah dalam syarikat. Jadi senarai pemegang saham ataupun bagaimana kita masukkan nama-nama ini sebagai pemegang saham dalam syarikat, rekodnya disimpan oleh setiausaha syarikat. Jadi sekiranya kita bermula dengan seorang, tuan dan puan, kita perlulah faham apabila kita bawa masuk beberapa nama baru, 2 atau 3 orang itu, bila dia masuk, apakah mereka ini akan masuk sebagai pemegang saham
ataupun mereka akan masuk sebagai ahli lembaga pengarah sahaja. Jadi sekiranya mereka membawa masuk dengan modal, sebagai contoh, kita ada memulakan sebuah syarikat dengan modal berbayar yang kita bawa masuk sebanyak RM50,000. Dan kita tahu bahawa projek yang akan datang yang kita akan jalankan ini memerlukan kita punya syarikat mempunyai nilai paid up capital sebanyak 1 juta contoh. Jadi kita ada RM50,000. Jadi mungkin kita ada RM50,000 sahaja. Jadi bakinya kalau kita kata sampai 1 juta itu bermakna projek yang kita akan masuk ataupun perniagaan yang kita masuk itu berskala besar. Katakanlah kita ambil skala yang lebih kecil. Katakanlah syaratnya syarikat ini mestilah mempunyai modal berbayar sebanyak RM250,000. Maka kita cuma ada RM50,000 yang kita sudah masukkan. Jadi untuk RM200,000 lagi mungkin kita memerlukan individu lain yang masuk ke dalam syarikat kita dan membawa tunai sebanyak RM200,000. Mungkin dia datang dari 4 orang, mungkin dia datang dari 5 orang atau mungkin dia datang daripada 1 orang. Jadi untuk itu perlulah kita lakukan beberapa proses untuk membawa masuk rakan kongsi iaitu pemegang saham dalam konteks syarikat Senyum Berhad. Dalam konteks syarikat Senyum Berhad kita ada pemegang saham. Jadi katakanlah kita berjumpa dengan 3 orang dan ketiga-tiga orang ini bersetuju untuk membawa sejumlah amount sebanyak RM200,000. Seorang RM100,000, 2 orang lagi RM50,000. Dan kita sudah ada RM50,000 untuk mencukupkan modal berbayar bernilai RM250,000. Baik, jadi apabila kita memasukkan 3 orang ini, kita mestilah jelas di mana kapasiti dan juga di mana hak-hak mereka ini akan disusunkan. Sekiranya mereka masuk hanya sebagai pemegang saham, bermakna mereka adalah antara tuan punya kepada syarikat. They own certain percentage. They own some part of the business in the company. Mereka memiliki saham syarikat, bermakna mereka sama-sama memiliki syarikat. Jadi pengurusan dan susunan pegangan saham ini mestilah dirujuk kepada setiausaha syarikat, dan kiraan kepada pemberian saham itu tadi berapa nilainya. Bermaksud asalnya RM50,000 itu adalah 100% daripada pegangan saham kita secara persendirian. Maka RM200,000 itu apakah nilainya yang akan kita terbitkan? Yang kita akan terbitkan itu kerana tujuannya adalah untuk membawa masuk modal baru. Kita bukannya menjual saham sedia ada, tidak. Dia maksudnya kalau saya sebagai single person company, saya tidak akan mengambil wang itu, tetapi wang itu akan masuk digunakan dalam syarikat. Bermaksud syarikat mendapat modal baru sebanyak RM200,000. Maka berapakah nilai saham kepada 3 orang ini? Maka perbincangan itu perlu tuan lakukan, duduk bersama akauntan dan juga setiausaha syarikat untuk melakukan kira-kira, untuk menjalankan kira-kira. Jadi secara teknikalnya tidak sesuai dibincangkan dalam video ini, tetapi sekiranya tuan dan puan perlu untuk mengambil kira perincian bagaimana pengiraan ini dilakukan, pertama sekali hubungi dahulu setiausaha syarikat dan kemudian hubungi akauntan syarikat yang tuan dan puan sudah lantik. Jadi perbincangan itu memerlukan maklumat-maklumat yang tuan dan puan perlu beri. Sebagai contoh, berapakah nilai peratusan saham dalam syarikat yang perlu dan boleh yang sebaiknya untuk tuan dan puan lepaskan kepada 3 orang pemegang saham yang baru masuk ini. Yang kedua, tugas sebagai pemegang saham ini adalah membawa masuk modal. Jadi mestilah jelas bahawa 3 individu yang baru masuk ini, apakah mereka akan duduk di dalam ahli lembaga pengarah? Apakah mereka ini akan dilantik juga sebagai ahli lembaga pengarah atau mereka hanya duduk sebagai pemegang saham sahaja? Sekiranya ada syarat ataupun dipersetujui bahawa individu ini akan duduk di dalam ahli lembaga pengarah sebagai board of directors, maka perlu disemak beberapa perkara. Pertama sekali, apakah mereka bersetuju untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pengarah syarikat? Kedua, apakah mereka bersetuju untuk menanggung semua risiko dan skop kerja bersama yang relevan ataupun yang setimpal dengan allowance yang layak diberikan kepada mereka? Baik, bagi setengah-setengah syarikat kecil tuan dan puan, mereka tidak mampu untuk memberi allowance yang besar ataupun allowance tetap yang besar kepada pengarah. Melainkan sekiranya pengarah itu adalah pengarah yang bekerja, iaitu executive director. Pengarah ini ada 2, sama ada satu yang non-executive, satu executive. Executive director bermakna mereka juga pengarah di dalam syarikat dan memegang jawatan tertentu dalam syarikat. Sebagai contoh,
mereka adalah pengarah syarikat dan pada masa yang sama mereka merupakan CFO dalam syarikat. Ataupun mereka adalah pengarah syarikat dan pada masa yang sama mereka merupakan pengurus operasi dalam syarikat. Mereka merupakan pengarah dalam syarikat dan pada masa yang sama mereka juga adalah CEO dalam syarikat. Jadi ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Jadi semua ini perlulah dibincangkan apabila ada pemegang saham yang masuk, sama ada mereka hanya mahu duduk sebagai pemegang saham atau mereka juga akan duduk di dalam ahli lembaga pengarah, sama ada ahli lembaga pengarah yang bekerja atau yang tidak bekerja. Jadi kesemua ini perlu disusunkan. Jadi tuan sebagai seorang usahawan, sebagai business owner, sepanjang menjalankan perniagaan mungkin dalam tempoh 12 bulan ke 24 bulan yang pertama, mesti segera memantapkan pengetahuan ini. Kita tidak perlu jadi pakar, pakar nak menyusun pegangan saham, pakar nak menyusun pengarah, bukan. Tetapi kita mesti ada pengetahuan, maksudnya asas kepada maklumat bagaimana struktur syarikat itu disusunkan. Bagaimana pengurusan modal yang dibawa masuk itu kepada pengurusan orang-orang dan individu penting berada dalam syarikat. Yang itu yang kita perlu ambil kira, yang kita perlu tahu dan kita perlu praktikkan amalannya mengikut standard yang ada. Baik, tuan dan puan, sebagai SME ataupun sebagai usahawan pada syarikat kecil, mungkin kita mempunyai fikiran bahawa kita ni bukan syarikat korporat, kita bukan syarikat besar, jadi kita nak mula slow and steady. Betul, boleh. Tidak ada masalah untuk menentukan sama ada tuan mahu pergi laju atau tuan mahu pergi perlahan. Tetapi tuan dan puan, dalam perniagaan perlu diingat bahawa hal-hal yang berbentuk standard, hal-hal yang berbentuk pematuhan iaitu compliance, memerlukan satu kriteria iaitu speed, timely. Jadi dia mesti ada satu kelajuan tertentu kerana kita ada tempoh masa dan pada masa itu mesti kita buat. Jadi dalam keadaan itu kita tak boleh terlalu slow, kita tak boleh juga terlalu laju. Jadi kita mesti menentukan pace ataupun kita perlu menentukan kelajuan dalam mana kita menyusun dan merancang strategi syarikat kita, dan juga kita mesti berupaya untuk mengadaptasi perubahan dari masa ke semasa. Jadi apabila tuan dan puan kita susunkan begitu, maka apabila kita melalui beberapa situasi ataupun melalui krisis tertentu, kita tidaklah terkejut ataupun kita tidaklah dalam keadaan yang terlampau tidak bersedia. Jadi dengan mematuhi semua peraturan-peraturan dalam pengurusan syarikat membolehkan kita membuat keputusan yang lebih realistik, membuat keputusan yang lebih optimis, yang lebih optimis dalam menguruskan hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan syarikat kita. Baik, tuan dan puan, sekiranya dalam perniagaan itu nanti tuan dan puan apabila kita mengurus dengan Sdn Bhd, maka tuan dan puan akan melalui beberapa proses-proses yang wajib dilalui sebagai sebuah tim pengurusan syarikat Sdn Bhd, termasuklah pengurusan setahun 12 bulan penutupan akaun syarikat di mana tuan dan puan perlu mengaudit akaun dan juga 12 bulan daripada tarikh tuan dan puan mendaftarkan syarikat itu perlu ada annual submission yang perlu dilakukan, annual return. Jadi sebenarnya ada dua submission, 12 bulan daripada tarikh lahir syarikat dan juga 12 bulan tarikh kewangan syarikat. Jadi sekiranya ia berlaku sekaligus, masa kita lakukan sekaligus, tetapi sekiranya meskipun laporan kewangan mungkin lambat, tapi yang annual return tiap-tiap tahun itu masih perlu kita buat penghantaran. Yang itu semua akan diuruskan oleh setiausaha syarikat. Jadi untuk kita sebagai usahawan, sebagai individu yang menguruskan syarikat, terutamanya kita sebagai individu yang melantik diri sendiri menjadi CEO itu tuan dan puan, perlu segera menyiapkan diri kita dengan pengetahuan asas pengurusan syarikat di mana berlakunya kemasukan modal itu tadi, dan bagaimana pengurusan individu yang memasukkan modal itu tadi, dan bagaimana urusan penstrukturan syarikat itu disusun daripada pengurusan pemegang saham itu tadi, ahli lembaga pengarah dan juga eksekutif yang bekerja dalam keseluruhan syarikat. Jadi untuk hal-hal itu tuan dan puan, untuk video yang seterusnya kita akan bincangkan tentang isu-isu yang berkaitan tentang pemegang saham dan isu-isu yang berkaitan dengan partnership yang biasa dilalui oleh ramai usahawan, sama ada di peringkat syarikat PLT ataupun Sdn Bhd, dan juga di peringkat partnership enterprise. Ada juga beberapa isu yang berbentuk common, maksudnya berbentuk biasa wujud apabila ada isu partnership.
Baik, dengan itu tuan dan puan, kita akan sambung ya topik seterusnya tentang pengurusan partners tentang pengurusan partners dan juga pengurusan pemegang saham dalam syarikat yang kita jalankan untuk perniagaan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.